Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan jemaah Masjid Al-Firdaus Misbahul Absar, para pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu kita sekali lagi dalam sesi kali ini, di mana pada kali ini insya-Allah kita akan sambung semula daripada awal sesi kita, mula zooming atau mula video mengenai kelebihan sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah pada bahagian-bahagian yang telah kita lalui dalam sudut tasyri'nya, dalam sudut dalil-dalilnya, dan kemudian keharusan berdiri dan hikayah sahihah semua dirangkumkan. Maka sampailah kita pada sesi kali ini bahagian yang ke-25. Kalau kita cantumkan semua, hari ini adalah bahagian yang ke-25. Bahagian ke-25 ini adalah merupakan bermulanya aqwal ulama, kata-kata alim ulama. Kenapa saya pilih kata-kata ulama? Sebab fakta sejarah dah ada, dalil-dalil syarak dah ada, keharusan untuk menyebabkan seseorang itu berdiri pada mahalul qiyam sudah ada, dah siap. Jadi takkanlah semua yang diperbolehkan dalam syarak, dalam hikayah sahihah, tak ada pula aqwal ulama, tak ada pula kata-kata ulama yang menggalakkan. Padahal dari sudut sejarah sudah ada, kita dah terangkan dalam hikayah sahihah, sampai pada zaman salaf sudah ada bacaan Maulid Nabi SAW. Takkan kata-kata ulama tak ada, takkan tak reflect dalam tulisan-tulisan mereka atau kata-kata mereka. Sekarang ini alhamdulillah saya dah dapat kumpulkan secara kedaifan, kelemahan 18 aqwal ulama, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah di kalangan kita, yang semuanya menggalakkan. Tak ada yang satu condemn pun. Paling-paling mereka mengatakan kalau yang masalah itu ialah cara kita menyambut, bukan sambut tu, sambutan tak salah, cara menyambut. Apakah pergaulan bebas, apakah dia berjoli-joli dengan tak tuhara, apakah itu, atau dengan cara seolah-olah ibadah, diatur dengan tertib, bacaan Al-Quran, kemudian ada selawat berjemaah, ada nasyid, ada qasidah, ada tasbih, ada tahlil, ada berdoa, kemudian ada it'amut ta'am, silaturrahim, hadiah, menghadiahkan manis-manisan dan sebagainya. Ini semua baik. Jadi aqwal ulama saya akan ambil daripada zaman kita dahulu, kata-kata ulama yang ada pada zaman kita, kemudian ke belakang sampai zaman salafus salih. Alhamdulillah 18. Bermula dengan yang paling terkini yang saya dapat ambil lah Al-Imam Al-Mutawalli Sya'rawi. Al-Imam Mutawalli Sya'rawi ini seorang ulama ahli tafsir terkenal di Mesir. Hebat. Beliau mempunyai ilmu pengetahuan tentang tafsir begitu luas, sehingga semua ahli-ahli tafsir, para doktor, para masyaikh yang lain semua ikut belajar dan dengar ceramah-ceramah beliau. Diketahui bahawa dalam ceramah atau syarahan beliau dalam menafsirkan, itu termasuk sebagai daripada ilmu laduni yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada beliau. Bagaimana kita nak mengetahui ilmu laduni atau tidak? Kerana ia tidak ada kontradik langsung. Malah kalau ada kesalahan pun beliau dapat mengenal kesalahannya. Itu bezanya ilmu biasa dan ilmu laduni. Kalau orang ada ilmu biasa saja, dia tersalah nak kena tunggu orang tegur, atau dia terperasan sendiri. Tapi kalau ilmu laduni, dia sendiri akan, sistemnya sendiri akan knock down dia, sistemnya sendiri akan mengeluarkan amaran kesalahannya. Itu ilmu laduni, hebat. Banyak karamah ni Syekh Mutawalli Sya'rawi ni, hebat ahli tafsir ni. Antara yang saya ingin ceritakan tentang beliau ini, beliau wafat ni pada 1998 tak salah, 1998, lebih kurang hijrah 1419, lebih kurang begitulah. Baru saja meninggal, tetapi hebatnya dalam tafsiran beliau itu, beliau menggunakan kekuatan bahasa Arab, kekuatan logah Al-Quraniyah, menggunakan kekuatan bahasa Arab itu sendiri untuk menafsirkan. Kerana ayat Quran tu ditafsirkan antara satu sama lain dengan ayat-ayat yang lain dalam surah yang berlainan.
beliau menggunakan kaedah itu, iaitu tafsir ayah bil ayah, menggunakan, kadang-kadang beliau menyokong tafsiran itu dengan hadis Nabi, dengan kata-kata para sahabat, tapi semuanya tidak ada kontradik, semuanya terkumpul begitu indah dan cantik dan jelas, kadang-kadang menjadi hujah bagi saintifik pun. Malah beliau menggunakan saintifik untuk hujahnya lagi. Jadi antara yang saya boleh share karamah beliau ni, Imam Mutawalli Sya'rawi, pada satu ketika beliau menafsirkan satu ayat Quran dan hadis Nabi SAW mengenai satu kejadian peperangan. Dalam peperangan tu ada sahabat yang terbunuh. Maka beliau ceritakanlah Fulan bin Fulan telah membunuh sahabat Fulan bin Fulan. Dalam kisah tersebut beliau menyebutlah nama sahabat tu. Kemudian pada esok hari beliau membuat koreksi. Beliau mengatakan Allah SWT telah memuliakan antum yang mendengar ini supaya aku tidak boleh silap, kerana yang mengambilnya adalah antum, Allah menjaga antum. Jadi Allah telah memuliakan antum. Orang semua dah, Masya Allah, orang semua dah terpekik, orang Arab dengar macam gitu, dia cakap macam itu, semua terpekik. Kerana semalam saya bermimpi sahabat Nabi yang kita cakap terbunuh tu datang menegur aku dalam mimpinya. Dia mengatakan bukan yang bunuh aku Fulan bin Fulan, tapi Fulan bin Fulan. Dia datang, dia beritahu Imam Sya'rawi yang kami mendengar kelas kamu, dars kamu siang hari di tempat ini, yang kamu menyebut yang membunuh aku ialah sekian bin sekian, tapi sebenarnya yang membunuh aku ialah sekian bin sekian. Disebutlah nama itu, saya ringkaskan. Maka selepas tu dia tunjukkan episod pembunuhan sahabat Nabi itu dalam mimpi itu. Imam Sya'rawi nampak siapa yang bunuh tu, Masya Allah. Lalu dia buat koreksi, dia betulkan. Itu tandanya orang ada ilmu laduni. Kalau itu salah akan diperlihatkannya, sama ada secara nyata atau dalam mimpi. Maka dia pun membetul. Itu karamah dia, maknanya tak boleh silap. Orang dah begini dah tak boleh silap, kerana dalam landasan siratul mustaqim sentiasa dikawal dan diperbetulkan. Jadi Imam Sya'rawi inilah yang ditanya oleh orang-orang mengenai sambutan maulid. Orang pun nak tahu pandangan dia. Pasal pandangan dia semua diterima langsung. Orang alim ulama semua, hatta peringkat pemerintah mendengar kata-katanya. Beliau ini ditanya tentang maulid Nabi SAW. Beliau ada banyak jawapan tentang maulid, dan semuanya mengatakan boleh menyambut, tidak ada kontradik. Saya dapat kumpulkan lebih kurang ada 4 atau 5 kata-kata beliau. Saya memilih 3 saja kerana memandangkan masa. InsyaAllah kita akan aturkan agar pada sesi yang akan lain ulama pula. Yang ini, yang pertama ni Imam Sya'rawi, mungkin minggu hadapan lain pula syekh yang lain pula. Jadi kita nak aturkan dalam berapa minit yang ada ni, kalau boleh 3 kata-kata beliau sekaligus yang membolehkan menyambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Jurahibah atau yang interview beliau, menemu beliau ini, yang wawancara dengan beliau, menanyakan apa pandangan Tuan Syekh mengenai sambutan maulid, yang mana ada mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Beliau mengatakan orang yang pertama menyambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi sendiri, dirinya sendiri. Bila beliau berpuasa pada hari Isnin, orang menanyakan tentang hari Isnin, kenapa beliau berpuasa. Nabi menjawab, dzalika yaum wulidtu fih, hari tersebut aku dilahirkan. Faka'annahu yukrimul yaumul ladzi wulida fi. Kata Imam Sya'rawi, seolah-olah beliau sendiri memuliakan hari yang beliau dilahirkan. Sebab tu beliau berpuasa. Ini pertama kata Imam Sya'rawi, kerana beliau sendiri berpuasa menunjukkan beliau muliakan hari itu. Itu cara kita muliakan berbagai. Cara Nabi berpuasa. Baik. Yang kedua, apabila ditanya tentang sambutan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh ke tidak kita menyambut atau mengingati peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab dengan panjang lebar, mengatakan bahawa innal ihtifal bi dzikra maulid Nabi Nabawi Syarif yadkhulu tahta qaulihi ta'ala wa dzakkirhum bi ayyamillah wa ayyamullah takunu nasran li dinihi wa khudlanan li a'daih walakin al ayyam dharfun li ahdathin fal ayyam aw az zaman yushrifu bil hadath alladhi yaqa' fihi fa idza kana ar-rasul huwa al khatim wala mu'aqibah ba'dah
wala mu'aqqiba ba'dahu ala manahijis sama' fa innana na'tabir al-ba'thu yawmun wal hijrah yawmun wan nasru fi kulli ghazwah yawmun walakin kullu hadhihi al-ayyam far'un min yawmil milad lidha fal yawmil milad huwa al-aslu al-asil alladhi yatafarra'u anhu baqil ayyam allati yadhkuru an-nas biha. Baik, maksudnya apa? Ini yang paling indah sekali. Antaranya beliau mengatakan, sesungguhnya sambutan maulid atau mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu masuk dalam kata-kata firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakkiruhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Kemudian beliau sebagai seorang ahli tafsir yang tahu selok-belok tentang tafsir, beliau mengatakan apa? Ayyamillah, iaitu hari-hari Allah itu apa? Hari kemenangan bagi agamanya dan hari kekecewaan bagi musuh-musuhnya. Sekaligus hari kemenangan agama Allah itu adalah hari kekecewaan, keputusasaan musuh-musuh Allah. Hari yang sama. Hari orang Islam bergembira, hari itulah musuh-musuhnya kecewa. Jadi itulah hari ayyamillah, disuruh ingat hari-hari ayyamillah. Kata Imam Syarawi, dan ingat hari-hari itu adalah zarfun, iaitu satu zarf atau satu masa yang adanya peristiwa berlaku di dalamnya, dan kita perlu melihat peristiwa itu untuk mengetahui bila masa itu berlaku. Jadi masa dengan peristiwa itu sangat berkait rapat. Maka beliau mengatakan bahawa adalah Rasulullah ini adalah penutup khatam segala Nabi, dan tidak ada lagi Nabi selepas dia yang membawa wahyu daripada langit. Ada sistem atau sistem wahyu daripada langit dah tak ada lagi. Maka kita melihat bahawa hari kebangkitan Nabi menjadi Nabi adalah hari yang besar, hari yang hebat. Hari yang beliau diutuskan menjadi Nabi itu hari yang hebat, kerana itu penutup Nabi. Dan kami lihat juga hebatnya hijrah. Hijrah pun hebat. Hari kebangkitan, umur Nabi 40 tahun, ayat yang diturunkan Iqra, itu hebat. Hari Nabi hijrah pun hebat, kata beliau. Kata beliau lagi, hari bagi kemenangan semua peperangan Uhud, Badar, Ahzab dan sebagainya pun hari yang hebat. Itu saling berkait semua kehebatan tu. Kemudian beliau mengatakan apa? Tapi semua hari-hari ini yang hebat-hebat ni adalah cabang daripada satu hari yang hebat. Adalah cabang, far'un min yaumil milad, adalah cabang daripada hari yang paling besar kehebatannya, ialah hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari kelahiran inilah dikatakan aslul asil, asal segala kebaikan-kebaikan atau kemenangan-kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Itu yang dikatakan oleh Imam Syarawi. Maka sebab itu beliau mengatakan tak menjadi salah kalau kita mengingati satu hari yang mana daripada hari itu keluarlah hari-hari kemenangan-kemenangan. Maka itulah antara hujah. Dan terakhir sekali, dalam ucapan beliau di lain sempena ditanyakan kepadanya bagaimana pandangan kamu mengenai Maulid Nabi SAW. Beliau mengatakan bahawa kalau kita lihat hari Rasulullah lahir, banyak peristiwa yang berlaku. Alam sendiri menunjukkan tanda-tanda keluar biasaannya. Dalam bahagian ini saya teringat kepada para jemaah, kalau ingat tak dalam video kita dalam bahagian awal-awal peristiwa-peristiwa yang berlaku apabila Rasulullah lahir, lebih kurang ada 25 kejadian yang berlaku. Itu yang saya kumpulkan, mungkin lebih lagi. 25. Semua kejadian-kejadian yang berlaku berkait dengan alam semesta. Berkait dengan bintang, berkait dengan api majusi, berkait dengan gempa bumi dekat Parsi, berkait dengan tasik sawah. Tasik sawah ni selalu melimpah ruah, pada hari itu menjadi kering kontang. Kemudian banyak lagi kejadian-kejadian yang aneh. Berhala menjatuhkan dirinya sendiri, tidak ada angin ribut. Itu menunjukkan alam seluruhnya, kata Imam Syarawi, menunjukkan pada hari itu ada lahirnya seorang Nabi yang agung. Alam sekelilingnya semua menunjukkan
sambutan mereka, sehingga berhala pun menjatuhkan dirinya kerana nak menyambut maulid Nabi, menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak memberitahu pada manusia supaya berfikir. Kami ni semua menunjukkan, kata Imam Syarawi, kalau alam seluruhnya menyambut dengan cara mereka, kenapa kamu menghalang kami untuk menunjukkan sambutan kami kepada rahmatun lil alamin? Maka tidak menjadi salah untuk kami menyambutnya. Itu salah satu jawapan beliau. Kerana beliau ada banyak jawapan tentang maulid. Ni belum lagi menggunakan Qurannya. Beliau ada menggunakan kaedah Al-Quran yang menunjukkan Allah pakai bahasa ni, menunjukkan bahawa luar biasanya cinta Allah kepada Rasulullah, hormatnya, mulianya Allah kepada Nabi SAW. Itu belum lagi, mungkin saya tak sebut. Jadi 3 perkara ringkas di sini. Nabi sendiri menyambut hari kelahirannya. Yang kedua, dalam banyak-banyak hari kemenangan Rasulullah, termasuk Lailatul Qadarnya, termasuk Ramadannya, termasuk Isra' Mi'rajnya, termasuk Bi'thah, hari kebangkitannya, hijrahnya, semua itu adalah cabang-cabang berlaku daripada satu hari yang hebat, iaitu hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga, alam seluruh alam menyambut kedatangannya, maka umat atau orang yang beriman pada Allah, yang mencintai Rasulnya, tidaklah salah untuk menyambut dengan cara kita juga. Maka sampai di sini dahulu Imam Syarawi dengan kata-katanya yang beliau wafat ni lebih kurang sudah 25 tahun lebih kurang sudah 25-23 tahun yang lalu. Ini kata-kata beliau. InsyaAllah sesi akan datang kita akan dengar pula Syekh Saleh Ja'fari. Syekh Saleh Ja'fari seorang wali Allah yang besar di Mesir, ulama Azhar yang sangat terkemuka. Beliau mempunyai banyak karamah-karamah. Beliau pun ditanya mengenai sambutan maulid Nabi SAW, dan beliau ada memberikan jawapan yang jelas mengenai sambutan maulid Nabi. InsyaAllah kita akan bacakan kata-kata ulama ini satu persatu sampai ke 18 insyaAllah. Sampai di sini dahulu yang dapat kami kongsi bersama-sama. Dengan itu nantikan episod akan datang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.